Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7, jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Oleh itu, langkah-langkah sewajarnya perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah ini berluasa. Bincangkan. Okey, bagi soalan 7, kata tugasnya juga berada di akhir. Sebelum kata tugas mempunyai 2 ayat. Adakah kedua-dua ayat mempunyai kehendak soalan tersendiri atau hanyalah satu pernyataan sahaja? Okey, kita lihat ayat yang pertama. Jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Bagi ayat yang pertama, sudah tentu anak-anak pelajar akan nampak kata kunci yang jelas iaitu potensi. Jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Ayat ini menunjukkan bahawa kehendak soalan iaitu potensi yang ada pada negara Malaysia bagi membolehkan jenayah cyber berleluasa dan seterusnya mengancam keselamatan. Namun demikian, apa itu potensi? Okey. Sementara itu, kita lihat ayat yang kedua. Oleh itu, langkah-langkah sewajarnya perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah ini berluasa. Bagi ayat yang kedua, anak-anak pelajar mungkin mendapat atau dapat melihat kata kunci yang sangat jelas iaitu istilah langkah-langkah. Langkah-langkah bagi membendung jenayah cyber berleluasa. Namun demikian, ayat yang kedua mempunyai skop tersendiri iaitu langkah-langkah yang hanya dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah cyber berleluasa. Maka, anak-anak pelajar perlu berhati-hati dengan langkah-langkah yang disenaraikan, yang dikemukakan kerana hanya melibatkan langkah oleh pihak kerajaan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, analisis soalan 7, kesimpulannya berdasarkan apa yang disebutkan tadi, kombinasi jawapan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Skop jawapan, potensi berlakunya jenayah cyber dan langkah bagi membendung jenayah cyber oleh pihak kerajaan sahaja. Apakah maksud potensi? Potensi bermaksud situasi atau perkara yang wujud bagi memberi ruang dan peluang kepada berlakunya jenayah ini seperti kemampuan Malaysia dalam teknologi atau Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai kepesatan dalam teknologi setanding dengan negara-negara maju. Situasi ini, keadaan ini, potensi ini memberi ruang dan peluang kepada jenayah cyber mengancam negara. Jelas? Okey, seterusnya kita lihat soalan ke-8. Soalan terakhir. Jawatan kuasa khas jenayah cyber telah diwujudkan bagi menangani kemelut berleluasanya ancaman jenayah ini dalam kalangan masyarakat. Bincangkan rasional penubuhan jawatan kuasa tersebut. Okey, dalam soalan ini ada teknikal dari segi ejaan. Maka abaikan dan buat pembetulan. Okey, untuk soalan ini, kata tugasnya berada di tengah.
Apabila kata tugas berada di tengah, jelas menunjukkan bahawa soalan ini boleh dikatakan soalan kategori mudah, iaitu kehendak soalannya direct, iaitu berterus terang. Bincangkan rasional penubuhan jawatan kuasa tersebut. Jawatan kuasa tersebut bermaksud jawatan kuasa khas jenayah cyber. Kamu perlu menyenaraikan, mengemukakan 5 rasional penubuhan jawatan kuasa khas jenayah cyber dalam menangani kemelut berluasanya ancaman jenayah cyber di negara Malaysia atau dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Namun demikian, kamu harus berhati-hati dengan istilah rasional. Istilah rasional mempunyai maksud yang berbeza dengan istilah-istilah lain, khususnya istilah punca atau sebab, walaupun kemungkinan dari segi bunyi atau penyataan ayatnya hampir sama. Apa beza rasional dengan sebab atau punca? Merujuk kepada soalan ini, rasional bermaksud apa yang sedang berlaku, apa yang menyebabkan sesuatu itu perlu diwujudkan, dilakukan, diamalkan, diadakan atau dilaksanakan bagi mengatasi sesuatu perkara. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, kombinasi jawapan jelas 5 tambah 0 iaitu hanya rasional. Namun demikian, apa itu rasional? Rasional di sini bermaksud situasi yang sedang berlaku sehinggakan memerlukan sesuatu tindakan dilaksanakan. Merujuk kepada soalan yang ke-8 iaitu jenayah cyber. Kenapa perlunya penubuhan jawatan kuasa khas jenayah cyber bagi menangani jenayah cyber? Contohnya, berlakunya kerugian melibatkan nilai wang yang besar, iaitu jenayah cyber telah pun mengancam masyarakat dan negara. Penipuan yang berlaku melibatkan kerugian dalam jumlah wang yang besar. Dan ini sudah tentu merugikan bukan sahaja mangsa yang terlibat, malah juga secara tidak langsung merugikan negara. Jadi, ini dimaksudkan dengan rasional, iaitu, ulang sekali lagi, situasi yang sedang berlaku sehingga memerlukan sesuatu tindakan dilaksanakan. Maka, cikgu harap kamu memahami perbezaan dan mampu membuat perbandingan dengan lebih jelas. 8 contoh soalan esei bagi tema dan isu yang sama. Sebarang kemusykilan atau permasalahan boleh telegram cikgu.